Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkaitan dengan hadis hukum hakam yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal yang dikenali sebagai Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab azan, babul azan, bab pada menjelaskan berkenaan dengan azan. Azan semua kita tahu belaka. Ke tak tahu azan? Cakap kita bang itulah. Tu azan. Bang. Azan bahasa Arab, azan. Azan dengan makna i'lam. I'lam makna memberitahu. Tu asal. Cakap kita bang. Masuk dah bang, orang bang dah weh. Tu azan tu. Kita cara bab tu ni. Baik. Katanya an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala wafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dia boleh baca tiga wajah. Fadzakara al-adhan bi tarbi'i at-takbir bighairi tarji'in wal iqamata furada illa qad qamati as-salah. Qala فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. Maksudnya hadis ini sebenarnya kita baca dah sikit sebelum daripada ni 2 minggu lepas. Kita baca sekali lagi sebab 2 minggu lepas kita tidak sempat untuk menghabiskan hadis ni. Jadi daripada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Aman nak sebut satu benda lah bagi orang yang mendalami ilmu hadis. Ada satu faedah kita nak sebut sikit di sini. Kalau hadis tu diriwayat oleh ulama yang penghujungnya sahabat adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, kata Imam Tirmizi kesemuanya adalah hadis dhaif. Melainkan hadis ni je sahih. Maksudnya kalau sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, kesemua riwayat dia dhaif, melainkan hadis ni saja yang sahih. Maksudnya tidak ada jalur sanad yang sahih yang sampai kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih hingga kepada Rasulullah, melainkan hadis ni saja. Ini yang disebut oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, telah menceritakan bahawa di dalam tidurnya dia bermimpi kedatangan seorang lelaki yang mengelilinginya. Kita nak faham hadis ini, kita kena cerita panjang sikit. Benda ceritanya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan kepada Rasulullah kewajipan sembahyang pada malam Isra' dan Mi'raj. Semuanya kita tahu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada di Makkahul Mukarramah. Jadi disyariatkan kepada Rasulullah sembahyang pada malam Isra' dan Mi'raj. Sembahyang disyariatkan kepada Rasulullah dan umat dia dilakukan secara berjamaah. Sebenarnya sembahyang secara berjemaah adalah disyariatkan, dituntut oleh syarak. Itu makna disyariatkan. Kita dituntut kepada kita mengerjakan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kita dituntut melakukan sembahyang tersebut secara berjamaah, tanpa ada khilaf, dengan kesepakatan ulama. Cuma hukum mengerjakan sembahyang secara berjamaah, ulama berselisih kepada 3 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan fardu ain, menjadi kewajipan ke atas setiap lelaki yang balik, yang berakal, yang tidak bermusafir, yang tidak ada apa-apa keuzuran. Orang lelaki diwajib kepada lelaki, orang puan tak masuk, kanak-kanak tak masuk, orang bermusafir tak masuk. Diwajibkan kepada lelaki yang telah balik, yang berakal, yang tidak bermusafir, yang tidak ada apa-apa keuzuran. Setiap lelaki wajib dihadir sembahyang berjamaah. Ini pandangan sebahagian daripada ulama, dan pandangan ini adalah pandangan di dalam mazhab Hambali. Wajib. Kalau mu tak pergi sembahyang berjamaah, hukum dia dosa, haram. Ini pandangan sebahagian ulama. Wajib fardu ain. Maksudnya fardu ain, sembahyang zuhur wajib kita kena buat, berjamaah pun mesti kita kena buat. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Pandangan yang kedua, dia kata tuntutan bukan tuntutan fardu ain, tapi tuntutan fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, maksudnya kalau dalam satu kampung ada dah orang yang melakukan sembahyang berjamaah, maka gugurlah tuntutan wajib kepada orang lain. Tapi mesti dia kena buat pada tempat yang terbuka. Contoh di masjid, di surau, di musalla, siapa-siapa nak bagi sembahyang boleh. Okey, itu pandangan yang kedua, fardu kifayah. Pandangan yang ketiga adalah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkad, amat kuat tuntutan daripada syarak supaya kita lakukan. Jadi pendek kata, sembahyang secara berjamaah adalah suatu perkara yang amat ditekankan oleh syarak. Nanti kita akan sapa bab hadis berkenaan dengan sembahyang berjamaah. Pernah Rasul nak bakar rumah, sebahagian daripada sahabat dok hadis sembahyang berjamaah. Siapa tahap tu? Pernah Rasul nak bakar ni bukan benda kecil. Bakar rumah ni bukan benda kecil. Kalau bakar lipat boleh kira lagi. Bakar lipat je tak apa lah. Ni bakar rumah tu. Rasulullah pernah nak bakar rumah sahabat yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Siapa tahap tu? Nanti kita akan sapa kepada tempat dia, kita akan bincang. Jadi kita nak kabum dia secara umumnya sembahyang berjamaah amatlah dituntut oleh syarak. Jemaah ni makna dia berjamaah, berhimpun di antara makmum dan imam. Nak berhimpun ni dalam tempoh satu masa ni mesti kita kena khabar lah. Kalau kita ni mudah, telefon, okey, masa sekian siang masuk dalam grup WhatsApp, okey kita nak berhimpun masa ni, mudah je lah ni kang. Dulu mana ada gitu kang. Jadi apabila kita nak berhimpun dalam satu masa untuk mengerjakan sembahyang berjemaah, mesti kita kena ada satu benda yang dapat mengumpulkan kita. Jadi pada peringkat awal ketika Rasul berhijrah ke Madinah, maka Rasul bermusyawarah dengan sahabat. Rasul bermusyawarah. Walaupun Rasulullah Nabi, walaupun Rasul dapat wahyu, tapi tetap Rasul bermusyawarah. Sebab itulah bermusyawarah amat ditekan oleh agama. Wasyawirhum fil amr. Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Mungkin bermusyawarah dengan mereka itu dalam urusan. Mungkin musyawarah. Rasul bermusyawarah dengan sahabat. Lagu mana kita nak buat ni? Kita nak sembahyang berjemaah, tapi benda kau yang dapat mengumpulkan kita ni? Benda yang dapat mengumpulkan kita. Lepas daripada tu adalah sebahagian daripada sahabat, dia cadang kita guna naqus, loceng. Sebagaimana puak Yahudi apabila sampai waktu sembahyang dia bunyi, Kristian kan, Kristian. Apabila sampai waktu sembahyang dia bunyi loceng dia, ting keting keting. Kita pakai loceng lah. Jadi orang pakat dengar loceng, jadi masuk dah waktu sembahyang, pakat bagi masjid belaka lah. Ada orang cadang kita pakai teropek, pakai tu, macam puak Yahudi tu. Puak Yahudi apabila sampai masuk waktu sembahyang dia tiup sunau, pakat bagi belaka.
Ada setengah cadang kata ingat api, ada setengah cadang kata akak bendera. Maka cadangan-cadangan tersebut tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana keting itu adalah cara ibadat yang digunakan, alamat yang digunakan oleh Kristian. Rasul tidak suka meniru agama lain. Atau kita kena ingat, Rasul tidak suka meniru agama lain. Benda ni perlu kita kena ambil penekanan, kerana kita di akhir-akhir ni banyak benda yang kita nak tiru agama-agama lain. Kalau dalam hal adat tak ada masalah, tapi dalam hal keagamaan benda tu memang cukup bermasalah. Jadi Rasulullah tidak terima juga pakai teropek, sebab sama dengan puak-puak benda Yahudi ingat api dah. Kalau orang hak yang tidur, orang hak yang duduk jauh dak nampak pula kan akak bendera gitu juga. Jadi last sekali lagu mana ceritanya Rasul kata ginilah, bila latihmu lah ajak orang pergi sembahyang. Jadi bilalah hak yang ditugaskan untuk ajak orang sembahyang. Cuma lafaz azan, lafaz bang tak ada lagi masa tu. Jadi adalah mungkin bila naik tempat tinggi, masuk sembahyang dah tapi dah cakap bahasa Melayu lah, cakap bahasa Arab lah. Okey, mungkin gitulah. Lepas daripada tu, di antara sahabat yang bersama dengan Rasulullah dalam majlis tersebut, seorang sahabat nama dia adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Jadi apabila dia duduk mikir, tiba-tiba dia tidur, masuk mimpi. Dia tidur. Seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, oleh kerana dia duduk dalam majlis Rasulullah, keputusan tak dapat. Jadi dia mikir, dia ambil berat lah, lagu mana ni nak mikir, pakat tolong fikir belaka sikit seorang. Tak lepas fikir, balik rumah tidur, mimpi dok sekarang. Dalam mimpi tu dia jumpa seorang lelaki dok musing, dok bawa loceng. Dia kata, jual kat aku loceng ni. Lepas tu orang lelaki tu kata, dah mana ambil loceng ni? Dia kata, tak ada nak buat benda, nak ajak orang, nak kumpul orang sembahyang. Dia kata, kalau begitu mengambil hak yang lebih baik lagi. Benda hak yang lebih baik, dia ajar lafaz azan. Mungkin dia kata ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, sampai kaki. Lepas daripada tu, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bangun daripada tidur, pergi jumpa dengan Rasulullah lalu. Khabar kepada Rasulullah. Tu cerita dia. Dia pun khabar kepada Rasul. Rasul kata, comel sangat benda lagu ni. Comel sangat. Maka Rasulullah suruh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ajar kepada Bilal bin Rabah. Sebab dia, فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا. Kerana Bilal ni suara dia lebih kuat daripadamu. Suara dia lebih sedap daripadamu. Bilal bin Rabah dia suara nyari. Rasulullah suruh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ajar kepada Bilal bin Rabah. Maka Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ajar kepada Bilal bin Rabah. Sampai waktu Bilal bin Rabah sebut perkataan ni, hak yang kita kata perkataan azan. Tiba-tiba Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengar ungkapan yang diungkapkan oleh Bilal bin Rabah untuk mengajak orang kepada sembahyang. Mari cepat-cepat khabar kepada Rasul. Rasul hamba mimpi hak ni kok malang. Tengok. Hamba mimpi hak ni juga malang, tapi dak dang ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab khabar kepada Rasulullah, bukan sempat kepada siapa? Kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ni cerita hak yang hamba cerita ni adalah ringkasan daripada beberapa hadis yang sahih yang disebut dalam kitab-kitab hadis. Ni bukan cerita reka-reka ni. Ni cerita diambil daripada beberapa hadis yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok lagu mana maksud dia. Telah menceritakan bahawa dia di dalam tidurnya dia bermimpi kedatangan seorang lelaki yang mengelilinginya. Lalu lelaki itu berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelaki itu mengajarnya kalimah azan dengan membaca 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang azan 4 kali takbir kan? Ke tak perasan? Kadang-kadang benda yang sokmo-sokmo ni tak perasan sekarang nak bilang. Ni orang hok mari Masjid Putih sokmo Saya tanya, tiang dalam Masjid Putih berapa petung ada? Tak kita tak nak bilang kadang-kadang. Kedang bilang. Apa tak nak bilang, orang tanya boleh nak jawab. Kadang-kadang benda yang kita duduk dengar sokmo ni tak dang kau nak kadang nak cara. Baik. Biarlah. Jadi lafaz takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa mengulanginya. Apa benda tanpa mengulangi? Tanpa ada terjih.
Nanti kita akan bincang berkenaan dengan tarjih panjang lebar ketika kita membahaskan hadis yang kedua yang diriwayat daripada Abi Mahdzurah. Akan kita ceritakan sebelum daripada ni, tukar bank di zaman Rasulullah ada 4 orang. Yang pertamanya Bilal bin Rabah, itu hak yang masyhur. Yang keduanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat hak yang buta, hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni, surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, turun sebab dia lah. Yang ketiganya adalah Abu Mahdzurah. Nanti kita akan cerita, kita akan baca hadis dia. Yang keempatnya Sa'ad bin Al-Qarab. Okey, ni 4 orang tukang bank di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tarjih nanti dalam hadis Abu Mahdzurah kita akan bincang secara panjang lebar. Okey, cuma dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, sama juga hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhuma, tidak ada lafaz tarjih. Lafaz tarjih gana lafaz tarjih. Gini lafaz tarjih. Kita dengar gabang. Allahu akbar, Allahu akbar. Dak masuk lagi isyak Kita contoh je lama kang maya isyak dah. Buat contoh je ni. Allahu akbar Allah dalam live ni kang. Lama kau ada bawa kereta, oh masuk dah isyak. Bang dah. Kita buat contoh je. Okey. Jadi gana tarjih gini tarjih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, 4 kali dah kan? Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, maksud dia tarjih. Tarjih ni adalah kita melafazkan, kita menyebut 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada kita sebut secara kuat. Okey, itu dia panggil tarjih. Hukum tarjih nanti kita akan bincang secara panjang lebar apabila sampai kepada hadis Abu Mahdzurah kayak gini. Cuma dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi tidak ada lafaz tarjih. Begitu juga dalam hadis Sayyidina Bilal bin Rabah tidak ada lafaz tarjih. Baik. Katanya lelaki itu mengajarnya kalimah azan dengan membaca 4 kali takbir tanpa mengulanginya. Mengulanginya adalah maksud daripada tarjih. Dan juga kalimah iqamah yang setiap kalimahnya dibaca sekali. Dia qamat sekali je. Qamat sekali. Nanti kita akan kesimpulan, kita baca hadis dulu. Kecuali kalimah qad qamatis salah. Qad qamatis salah 2 kali. Qad qamatis salah, qad qamatis salah 2 kali. Ibnu Zaid, siapa Ibnu Zaid? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, seorang sahabat Rasulullah, melanjutkan kisahnya bahawa pada keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah dan menceritakan perkara itu kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mimpimu itu benar. Hak yang mimpi itu betul. Maka Rasulullah suruh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ajar kepada Bilal bin Rabah. Bukan Rasulullah suruh dia jadi tukang bank. Rasulullah suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah. Sebab bila Rasulullah suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, kerana Bilal bin Rabah kata Rasulullah, fa indahu anda minka sauta. Kerana Bilal bin Rabah anda ni dalam bahasa Arab boleh letak makna terlebih kuat, nyaring, berbandingkan ada orang suara dia kuat, ada orang suara dia tak kuat mana. Okey, dan anda juga dengan makna sedap. Suara dia sedap molek lah. Lemak molek, manis dengar suara dia. Bukan manis macam makan gula. Manis pada pendengaran. Baik, okey, itu makna anda. Jadi pendek kata, Bilal bin Rabah suara dia kuat, lantang serta sedap suara dia. Maka Rasulullah suruh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ajar kepada Bilal bin Rabah kalimah-kalimah yang Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ambil dalam mimpi tadi. Okey. Kita baca sikit lagi. Katanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mimpi itu benar. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia. Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitab Sunan dia. Yang mana Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Khuzaimah menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni adalah hadis yang menjadi dalil disyariatkan azan. Benda disyariatkan azan, disyariatkan, dituntut oleh agama kita supaya kita supaya kita azan sebelum daripada kita mengerjakan sembahyang fardu. Bukan semua sembahyang sunat tak perlu bang dah. Sembahyang fardu. Baik, nanti kita akan bincang panjang lebar lah masalah ni. Cuma kita ringkas dulu perbincangan. Baik,
Jadi apa yang kita faham daripada hadis ni, ada perbezaan di antara lafaz azan dengan lafaz iqamah. Lafaz azan dua-dua, lafaz iqamah satu-satu, melainkan perkataan qad qamatis salah. Okey, daripada hadis ni, menurut pandangan majoriti ulama, lafaz azan takbir pada permulaan pak, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir pada permulaan pak. Cuma di sana ada sebahagian daripada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia, daripada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, begitu juga daripada Bilal bin Rabah, bahawasanya perkataan Allahu akbar, Allahu akbar dua kali je. Perkataan tu dua kali. Maka ulama mazhab Maliki mengambil hadis tersebut menjadi dalil, menjadi sandaran bahawasanya lafaz azan Allahu akbar hanya dua kali, bukan 4 kali. Ni. Okey, nanti kita cerita azan mazhab Maliki dulu. Azan dalam mazhab Maliki gini. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, Allahu akbar sekali, Allahu akbar dua kali. Lepas tu syahadu an la ilaha illallah selalu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasul sampai kaki. Okey, itu azan mazhab Maliki. Adapun hak yang kita dengar sekarang ni, hak tu adalah azan menurut pandangan mazhab majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Hak yang kita dengar Allahu akbar, Allahu akbar, lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kedua-dua pandangan tersebut ada sandaran daripada hadis. Kerana ada hadis yang diriwayat sebanyak 4 kali, ada hadis yang diriwayat sebanyak 2 kali. Maka masing-masing ada sandaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ni tidak disebut tarji'. Apa nak tarji'? Amba nak ulang balik. Tarji' ni adalah, amba tidak dah sebutlah definisi mengikut bahasa Arab. Amba terus bahasa Melayu terus. Okey. Tarji' adalah muazzin. Apa nama muazzin? Tok bila. Bahasa kita. Orang bang itulah. Bahasa Terengganu tu kabang Sebelum daripada dia meninggikan suara dengan ucapan 2 kalimah syahadah, dia sebut dulu 2 kalimah syahadah dengan merendahkan suara. Okey, itu dipanggil tarji'. Itu makna tarji'. Baik. Lagu mana tarji'? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum dia kata asyhadu an la ilaha illallah, sebelum dia kata gitu, dia kena kata dulu secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sebut belaka dulu. Barulah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tu dipanggil tarji'. Tu tarji'. Baik. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, begitu juga oleh Bilal bin Rabah, tidak ada tarji'. Maka sebahagian daripada ulama, di antaranya mazhab Hanafi, di antaranya mazhab Hanbali, mengatakan tidak sunat tarji' dalam azan. Tidak sunat tarji' dalam azan. Okey, berpandukan kepada hadis ni. Tidak sunat tarji'. Okey, boleh faham Mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahawasanya tarji' dalam azan tidak disunatkan. Namun bagi orang yang ingin mentarji'kan tidak menjadi masalah. Bukanlah haram, bukanlah salah, bukanlah makruh. Cuma tidak disyariatkan sahaja. Okey, boleh faham? Namun majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan dalam mazhab Maliki, mengatakan sunat tarji', berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Abi Mahdzurah. Nanti yang kita akan baca lepas daripada ni. Lepas daripada ni kita akan baca satu hadis yang diriwayat daripada sahabat Nabi yang dikenali sebagai Abu Mahdzurah, yang mana ketika Rasul ajar dia bang, Rasul suruh dia tarji'. Rasul suruh dia melafazkan 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada melafazkan 2 kalimah syahadah secara nyaring. Maka daripada Abi Mahdzurah itulah ulama mazhab Imam Syafi'i dan majoriti ulama fiqh menjadikan sebagai dalil, sebagai hujah disyariatkan tarji' di dalam azan. Okey, boleh faham? Jadi apa hak yang kita buat di tempat kita saat ni tu, ada sebahagian lah, bukan semua, sebahagian Tok Bila buat tarji' dulu sebelum daripada baca secara kuat,
ucapan dua kalimah syahadah dalam azan sebenarnya adalah berpandukan kepada hadis sahih yang diriwayat oleh seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abu Mahdhurah radhiyallahu taala an. Okey, boleh faham? Cuma hamba dengar masih lagi ramai tok bila di tempat kita tidak memahami istilah terjek. Habis lafaz azan dia bahang hok slow dulu baru bahang kuat. Itu adalah salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Hak tu salah. Tu bukan terjek. Dia bahang mana tak tahu hukum tersebut. Hak tu adalah salah. Terjek hanya pada dua kalimah syahadah saja, bukan setiap kalimah di dalam kalimah azan. Hak tu perlu kita kena tahu. Orang belajar jangan buat silap. Komang sepana dah belajar dah tapi buat silap juga. Jadi ada sebahagian tok bila di tempat kita setiap kalimah azan dia sebut belaka secara perlahan baru nyaring. Itu adalah salah. Itu adalah tak betul. Mana hak salahnya? Ini hak salah bukan hak betul hak salah dia kata mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dah betul lah. Habis kalimah azan nya sebut secara perlahan sebelum daripada sebut secara nyaring. Itu adalah salah. Terjek hanya khusus pada dua kalimah syahadah sahaja. Itu perlu kita kena tahu. Ada sebahagian diterjek dia terjek. Diterjek gini. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaifiat tersebut bukanlah kaifiat yang disebut dalam hadis dan bukan kaifiat yang disebut dalam kitab fiqh. Kaifiat yang betul, cara terjek adalah kita melafazkan dua kalimah syahadah secara keseluruhan, secara perlahan baru kita melafazkan secara nyari. Okey, itu cara yang betul. Lagu mana cara yang betul? Gini cara yang betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucap dua kalimah syahadah secara perlahan, baru kita mengucap dua kalimah syahadah secara nyaring. Itu cara terjek yang disebut dalam hadis. Okey, orang belajar jangan tersilap. Kalau ada orang yang tersilap, jangan marah. Jangan marah. Jangan kata orang ni tak tahu. Dia tak tahu masalah tu. Kita banyak lagi benda yang kita tak tahu. Kita tahu segak tengok orang salah, parah lalu kita faham. Jangan tegur secara molek. Apa secara molek? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mu kena ajak orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana dan dengan mau'izah yang hasanah, dengan pengajaran yang elok. Janganlah hawa kita tahu masalah ni siap lepas daripada ni. Tok bila setiap kalimah azan duk sebut dulu secara perlahan, paroklah kita faham. Mu belajar mana? Dak lalu. Padahal banyak lagi benda kita tak tahu. Jangan cepat tembak orang. Benda nak buat mana? Tak tahu nak buat mana. Jadi ajarlah dia. Ajar dengan cara molek. Khabar dengan cara molek. Baik. Yang kedua, yang ketiganya dalam hadis ni kita dapati apa yang disebut dalam hadis ni selagi adalah lafaz azan dua-dua, lafaz iqamah furada satu-satu. Yang lain lafaz azan. Jadi menurut pandangan majoriti ulama berpandukan kepada hadis ni bahawasanya lafaz azan berbeza dengan lafaz iqamah daripada sudut bilangan. Lafaz azan dua-dua, manakala lafaz iqamah melainkan perkataan qad qamatis shalah saja dua. Lagu mana qamat? Allahu akbar, Allahu akbar. Dah tu dua tu. Okey, juga kata ulama Allahu akbar satu ayat, Allahu akbar satu ayat. Kira dua tu. Kira nisbah kepada azan, sebab azan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak campur dua tu, jadi kita kapuh Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar dua. Jadi qamat maksudnya ambil separuh daripada azan. Okey, boleh faham kan? Walaupun kalimah asal dua,
Tapi nisbah kepada azan kira se juga. Okey, dalam qamat sunat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad qamatis salah 2 kali. Sebab dalam hadis ni dia kata lagu mana? Dalam hadis hak ni dia sebut melainkan perkataan qad qamatis salah. Tidak tidak sekali, bukan 2 kali. Jadi qad qamatis salah 2 kali, kata Allahu akbar sama, la ilaha illallah sama. Okey. Itu secara ringkas apa yang kita dapat faham daripada hadis hak yang kita bincang pada malam ni. Hadis ni lah. Seterusnya, wazada Ahmadu fi akhirih qissata qawli Bilal fi adhan al-fajr, as-salatu khairum minan nawm. Wazada Ahmadu fi akhirih zahiruhu fi hadis Abdullah bin Zaid. Imam Ahmad dalam riwayatnya menambahkan di penghujungnya kisah ucapan Bilal dalam azan subuh kalimah as-salatu khairum minan naum. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnad dia ada sedikit penambahan hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana penambahan tersebut menceritakan bahawasanya Bilal bin Rabah dalam bang subuh ada penambahan as-salatu khairum minan naum. Ada penambahan as-salatu khairum minan naum. Maka sebab itulah kata ulama ni sepakat tanpa ada khilaf, disunatkan dalam bang subuh Bilal ucap as-salatu khairum minan naum, disunatkan. Kalau Bilal tinggal nak buat mana? Kadang-kadang hak jenis jarang bang ni tiba-tiba mari sejik tok Bilal nak peruk. Tak ada orang nak bang, orang tolak kita bang, biarlah kita bang malam ni, cara kerja dah. Kita bang dah mai cara-cara bang 4 tahun sekali bang. Kena bang subuh tu. Tu kau tinggal sungguh lah as-salatu khairum minan naum. Hak sebelum ni tok bila bang kita duk tidur lagi. Memang dak ingat sungguh dah. Tak apalah, tak ada masalah. Dan awak ni dak ingat, dimaafkan lah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu benda lagi hak yang perlu kita kena sebut berkenaan dengan qamat. Macam kita kabur tadi, qamat menurut pandangan majoriti ulama sebagaimana yang kita qamat sekarang ni. Berbeza dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, qamat dia lain sikit daripada kita. Qamat, lafaz qamat dia sama dengan lafaz azan. Lafaz qamat dalam mazhab Hanafi gini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama dengan lafaz azan. Jadi majoriti ulama macam kita qamat. Tapi kena ingat, kalau ada orang qamat macam bang, jangan suka lah. Kita benda yang kita tak tahu ni, orang buat pelik kita suka. Mana qamat macam bang. Tak, sebenarnya ada pandangan ulama. Ada pandangan dalam mazhab Hanafi mengatakan lafaz qamat sama dengan lafaz azan. Okey, itu pengetahuan kita berkenaan dengan bang dengan qamat. Dia bang ni oleh kerana dia bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Maka orang tok-tok Bilal ni mesti kena belajar lah. We sebut molek. Kadang-kadang banyak kesilapan di dalam ucapan ataupun dalam lafaz kalimah bang. Kita orang yang faham bahasa Arab, kita kadang-kadang nak suka jugalah orang bang, suara sedap tapi sebutan tu salah. Kadang-kadang nya panjang lafaz Allah. Ia lafaz kalau kita panjang lafaz Allahu akbar. Kalau Allahu akbar dak panjang, makna dia Allah Maha besar. Tapi kalau kita panjang Allahu akbar, dia jadi mana? Makna lain. Dia jadi istifham. Dia makna lagu mana? Adakah Allah Taala Maha besar? Jadi gitu pula. Beringat molek. Nak jaga ke lagu, bagus lagu tu comel lah. Orang sedap dengar. Tapi siapa ke mengabaikan sebutan yang betul, itu adalah satu kesilapan yang besar. Jadi kena ingat, yang pertama di antara kesilapan yang kita pernah dengar adalah dia panjang lafaz Allah. Dia panjang dok sekarang. Lah panjang makna lagi selalu. Kalau Allahu akbar makna Allah Maha besar. Kalau Allahu akbar makna Allah adakah Allah Maha besar? Dia jadi istifham, jadi tanya di situ. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, nak jaga lagu jadi panjang lafaz bar dok sekarang. Lafaz bar yang ni panjang. Kan Allahu akbar. Bar dok lebih panjang. Kalau panjang lafaz bar, makna dia tahu tak benda? Bukan makna Allah Maha besar, tapi makna dia Allah itu gendang.
Sebab dalam bahasa Arab akbar makna dia gendang-gendang. Tahu tak gendang? Hok gendang tau. Tu gendang. Oh, kita orang hok yang tak faham sedap dengar. Oh, sedap suara dia. Orang faham, Allah. Berat menanang sungguh. Nyebahan kata Allah gendang tak setarang. Ha, siapa tahu tu lah. Okey, kita buat contoh lain di antara kesilapan. Hayya 'alas salah. Ta marbutah apabila mati dengan ha. Hayya 'alal falah. Ha. Jangan mati dengan ha. Kalau mati dengan ha, makna dia lain. Falah, hayya 'alal falah, mari kepada kejayaan. Baguslah. Tapi kalau hayya 'alal falah, falatun dalam bahasa Arab makna padang. Kalau tu bila hayya 'alal falah, mati dengan hak, makna dia tahu tak makna dia benda? Mari pergi padang weh. Ajak ahli jemaah pergi padang. Padang bawa kasus tah belaka. Dah ajak pergi padang main bola. Tengok. Jadi lafaz azan kena betul. Okey, itu di antara kesilapan hak yang berlaku yang dilakukan oleh sebahagian daripada muazzin. Sebenarnya tukang bang Tok Bila ni ada ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama, Tok Bila dia kena belajar. Sebut biarlah bagi betul. Baik. Jangan suara sedap saja tapi sebutan tidak betul. Kena belajarlah. Banyak dah ustaz-ustaz ni hak yang boleh mengajar berkenaan dengan cara sebutan yang tepat dalam kalimah-kalimah azan. Okey, kita berhenti situ dulu untuk malam ni. Kita tidak sempat nak baca hadis Abi Mahdurah oleh kerana masa habis dah. Tak apalah. Walau bagaimanapun insya-Allah ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد